Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإيمان الصادقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Petang ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Hidayatus Sibyan. Hari ini kita sambung dah muka surat yang ke-6, iaitu masih lagi dalam pembicaraan tentang usuluddin. Iaitu dalam buku surat yang ke-6 pada syahdan, dan dibahagi pula sifat 20 ini atas dua bahagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syahdan, dan dibahagi pula sifat 20 ini, yakni sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala atas dua bahagi, atas dua bahagian. Bahagi yang pertama dinamakan dia istighna. Dinamakan dia bahagian yang pertama istighna, artinya kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya, iaitu kayanya Allah Ta'ala ni daripada zat, dan kayanya Allah Ta'ala daripada fa'il yang menjadi akan dia, dan maha sucinya, maha suci Allah Ta'ala daripada kekurangan. Artinya tiada berkehendak ia Allah Ta'ala kepada zat yang lain, kerana ia Allah Ta'ala itu zat. Kerana Allah Ta'ala itu sendiri zat, dan tiada berkehendak ia Allah kepada fa'il, yakni yang menjadi akan dia, ataupun orang yang menjadi akan dia akan Allah. Kerana ia Allah Ta'ala itu qadim, sedia ada, dan tiada berkehendak ia Allah Ta'ala kepada orang yang menolak daripadanya kekurangan. Tak berhajat Allah Ta'ala kepada orang yang lain menolak kekurangan daripada zat Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana ia Allah maha suci daripada kekurangan. Jadi tuan-tuan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, jadi bahagian yang pertama ni istighna, terkaya Allah Ta'ala ataupun kaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni daripada selain daripada Allah ataupun makhluk Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala sedikit pun tidak berhajat, tidak berhajat kepada makhluk dia. Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat yang lain untuk dia menumpang, ataupun Allah Ta'ala tak berhajat kepada fa'il, orang yang membuat dia, kerana wujud Allah Ta'ala itu sedia ada. Dan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada orang yang menyuci, orang yang menolak sifat-sifat kekurangan daripada zat dia. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala itu maha suci. Maha suci Allah Ta'ala daripada sifat-sifat kekurangan. Baik, dan masuk di dalam istighna ini daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala 11 sifat. Jadi hak 20 sifat yang kita belajar dah terdahulu,
masuk dalam bahagia istighna, dalam bahagia terkaya Allah Subhanahu wa taala ini, tak berhajat Allah taala ini kepada selain daripadanya, masuk dalam bahagian istighna iaitu sebelah sifat. Sebelah sifat iaitu wujud. Yang pertama sifat wujud. Dan kidam, dan baqa, dan mukhalafatuhu lil hawadith, dan qiyamuhu binafsih, dan sama', dan basar, dan kalam, dan kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakallimah. Jadi sebelah sifat ni daripada wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, sifat sama', sifat basar, sifat kalam, dan sifat ma'nawiyah, kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakallimah. Ni sebelah sifat ni termasuk dalam bahagian istighna, bahagian terkaya Allah Ta'ala daripada selainnya. Dulu kita belajar pembahagian sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala ni kepada 3 bahagian juga. Sifat sifat nafsiyah, sifat ma'ani, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. 4 pembahagian sifat. Hak ni bahagian yang lain. Kita kata dari segi istighna dan iftiqar. Pembahagian, 2 pembahagian, iaitu bahagian pertama istighna dan yang kedua iftiqar. Jadi istighna ni tergolong dalam sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib ni, tergolong dalam bahagian istighna ni ada 11 sifat. Boleh berhadap 11 sifat. Dan lawan daripada 11 sifat yang kita sebut tadi, daripada yang mustahil, daripada sifat yang mustahil bagi zat Allah Ta'ala 11. Dia ada lawan sebelah wajib bagi Allah Ta'ala, sifat wajib bagi Allah Ta'ala tadi, lawan dia sebelah juga. Tadi wujud, sifat wujud ada Allah Ta'ala ni lawan dia adam, sifat tak ada. Kidam lawan dia, sedia ada Allah Ta'ala ni lawan dia ada permulaan. Baqa, kekal Allah Ta'ala ni lawan dia fana ataupun binasa. Dan mukhalafatuhu lil hawadith, sifat bersalahan Allah Ta'ala ni dengan makhluk, lawan dia serupa Allah Ta'ala dengan makhluk. Qiyamuhu binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, lawan dia berdiri Allah Ta'ala tu dengan yang lain, yang perlu kepada tempat ataupun perlu pada orang yang membuat tu lawan dia. Dan seterusnya lah. Jadi ada sebelah lawan kepada sifat yang wajib tadi yang kita sebut. Maka jumlah dan harus, dan masuk pula yang harus, iaitu 1 dan lawannya 1. Masuk pula dalam iftiqar ni sifat yang harus bagi Allah Ta'ala tu, iaitu mengadakan mungkin dan mentiadakan mungkin. Lawan dia pun 1 juga. Maka jumlah sekalian yang tersebut itu 24 sifat. 24 sifat inilah yang masuk di dalam istighna, dalam bahagian terkaya Allah Ta'ala daripada selainnya. 20 sifat. Baik, dan bahagi yang kedua dinamo akan dia iftiqar. Bahagian yang kedua pula dinamo akan bahagian kedua ni iftiqar. Artinya berkehendak oleh tiap-tiap bagian yang lainnya, lain daripada Allah ni, kepada Allah Ta'ala. Artinya berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah itu kepada Allah, yang menjadi akan lain daripada Allah tu, dan menolak daripadanya kekurangannya, dan yang menolak daripada kekurangannya kerana ia adam pada asalnya.
Kerana apa? Lain daripada Allah Ta'ala asalnya adam, tidak ada. Pada asalnya tidak ada. Dan sentiasanya di dalam kekurangan. Dan selain daripada Allah Ta'ala tu, sentiasa ia di dalam kekurangan. Seperti kita ni lah. Sentiasa berada di dalam kekurangan. Dan masuk di dalam iftiqar ini 9 daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Tadi dalam sifat istighna sebelah. Kemudian lawan dia sebelah 22. Kemudian harus, sifat harus bagi Allah, dan lawan sifat harus bagi Allah jadi 24. Jadi dalam sifat dalam iftiqar, bahagian iftiqar ni, masuk di dalam iftiqar ni 9 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah dan qudrah dan iradah dan ilmu dan hayah dan kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan dan kaunuhu aliman dan kaunuhu hayyan. Jadi 9 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ni masuk dalam kategori ataupun bahagian iftiqar. Jadi iftiqar ni kita tahu maknanya berhajat. Panggil bahagia yang mana berhajat lain daripada Allah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Dan berhajat yang lain daripada Allah ni untuk menolak kekurangannya. Untuk menolak kekurangan lain daripada Allah ni. Kerana apa? Lain daripada Allah Ta'ala, kalau kita sebut kat makhluk lah, lain daripada Allah ni makhluk, asal dia tidak ada, asal makhluk ataupun lain daripada Allah Ta'ala ni tidak ada, dan sentiasa di dalam kekurangan, di dalam kekurangan. Baik, lawan daripada 9 sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang masuk dalam kategori ataupun bahagian iftiqar, daripada yang mustahil, daripada sifat yang mustahil 90. 90 yang lawan daripada sifat 9 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang masuk dalam bahagian iftiqar ni. Kalau wahdaniyah ke, usaha Allah Ta'ala tu lawan dia berbilang-bilang. Berbilang Allah Ta'ala. Maknanya menduai pada zat Allah, menduai pada sifat Allah, dan juga menduai pada af'alullah. Kalau kudrat pula lawan dia lemah. Lawan dia lemah. Iradat lawan dia tidak berkehendak. Begitulah ilmu, lawan dia jahil. Hayah lawan dia maut, mati, dan sebagainya lah. 9. Jadi 9 yang wajib, sifat wajib bagi Allah Ta'ala tu masuk dalam iftiqar, dalam bahagian iftiqar, dan juga lawan kepada 9 sifat wajib bagi Allah Ta'ala tadi itu, maka jadilah 18 sifat, maka jadi 18 sifat. Jadi capu 9 sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang masuk dalam bahagian iftiqar, kemudian lawan dia 9, maka 18 sifat situ. Inilah yang masuk di dalam iftiqar. Jadi 18 sifat inilah yang masuk di dalam bahagian iftiqar. Iftiqar makna lain daripada Allah Ta'ala berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tadi bahagian pertama tadi istighna. Istighna tadi Allah Ta'ala ni terkaya, tak berhajat kepada makhluk dia lain daripada Allah Ta'ala ni. Dan Allah Ta'ala tak berhajat kepada fa'il, orang yang membuat dia. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat ataupun tempat untuk keberadaan dia. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada orang yang menolak kekurangan dia. Sebab apa? Allah Ta'ala itu maha sempurna. Maha sempurna daripada sifat-sifat kekurangan. Jadi dalam hak sifat istighna Allah Ta'ala tadi ada, termasuklah sebelah sifat wajib bagi Allah Ta'ala, lawan dia sebelah, kemudian masuk sifat harus, lawan sifat harus, jadi 24 sifat. Jadi dalam bahagi iftiqar 18 sifat. Dan jika dihimpunkan yang 24,
hak tadi 24 yang masuk pada bahagian istighna, dengan yang 18 yang masuk pada iftiqar, pada bahagian iftiqar ni jadilah 42. Jadi kalau kita capur 24 tadi dalam bahagian iftiqar, dalam istighna Allah Ta'ala, dan juga 18 sifat yang masuk dalam iftiqar Allah Ta'ala ni, maka jumlah dia 42 sifat. Demikianlah yang terkandung di dalam makna kata kita la ilaha illallah. Jadi 42 sifat yang mana yang mewakili dua kategori tadi, kategori istighna Allah dan iftiqar kepada Allah Ta'ala ni. 42 sifat terkandung dalam kalimah syahadah ataupun kalimah la ilaha illallah yang kita sebut tu. La ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya lain Allah, dan yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya lain Allah, melainkan Allah Ta'ala. Jadi dalam la ilaha illallah tu terkandung 42 sifat. 42 sifat yang kita bicarakan tadi, yang mewakili dua bahagianlah, sifat-sifat istighna dan juga sifat-sifat iftiqar. Bahagian istighna dan juga bahagian iftiqar. 42 sifat terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Sebab itulah besar kalimah la ilaha illallah ni. Kita duduk panggil kalimah ataupun tahlil. Yang kita sebut tahlil. Jadi maksud tiada Tuhan yang kaya. La ilaha, tiada Tuhan yang kaya. Tiada Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya lain Allah. Dan yang berkehendak kepadanya, kepada Tuhan, oleh tiap-tiap barang yang lainnya lain Allah ni, lain Allah, melainkan Allah Ta'ala juga. Maknanya nak menafikan Tuhan lain, Tuhan yang ada sifat yang sama dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Tak ada dah Tuhan lain yang mempunyai sifat yang sama dengan sifat-sifat Allah Ta'ala ni, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Atau tiada Tuhan, maksud la ilaha illallah ni, maksud kita boleh terjemuhkan dia ni, atau tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar yang ada, melainkan Allah Ta'ala juga. Itu makna yang kita nak pasal lah. Kita nak pasal pada kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar yang ada. Maknanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah Ta'ala. Jadi di sini kita nak panggil, kalau kita sebut la ilaha illallah kalimah ni untuk menafikan Tuhan yang layak disembah. Tuhan yang layak disembah, ataupun Tuhan yang memiliki sifat yang serupa dengan Allah Ta'ala ni. Tak ada dah Tuhan yang sama ataupun yang serupa dengan sifat-sifat Allah Ta'ala ni sempurna, seperti sifat-sifat Allah Ta'ala ni, melainkan Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala jua. Kita tidak menafikan hak sembahan-sembahan daripada orang kafir ni. Contoh berhala ke, ataupun makhluk dia disembah, berhala ataupun tokong dan sebagainya, itu bukan Tuhan. Walaupun mereka menganggap Tuhan, tapi yang kita nafikan di sini adalah Tuhan. Tuhan yang lain, yang memiliki sifat-sifat yang serupa dengan Allah Ta'ala tu. Kita menafikan, kita nafi. Dan kita isbat Allah Ta'ala saja yang
yang ada, yang layak disembah, yang wujudnya. Lain daripada Allah Ta'ala, kalau ada, maknanya yang ada memiliki sifat-sifat yang serupa dengan Tuhan ni tidak ada. Kita menafikan. Kita menafikan belaka tu, melainkan Allah Ta'ala jua. Tu. Baik, bermula dalil yang menunjuk atas istighna Allah. Dalil ataupun burhan, bukti yang menunjukkan kayanya Allah Ta'ala ni daripada tiap-tiap barang yang lainnya, lain daripada Allah ni, dan iftiqar, berhajatnya tiap-tiap barang yang lainnya lain Allah kepada Allah, iaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Artinya, hai segala manusia, bermula sekalian kamu itu berkehendak kepada Allah. Kamu, yakni kita manusia ni, antumul fuqara'. Kalau kita ni untuk fakir, fakir kita ni, ataupun berkehendak, berhajat kepada Allah Ta'ala. Dan bermula, Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Kaya. Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Kaya, lagi mempunyai kepujian. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Kaya dan lagi mempunyai Al-Hamid, kepujian. Jadi ayat ni jelas kepada kita lah. Jelas kepada kita dalil sebagai bukti Allah Ta'ala ni Ghani, Tuhan ni Maha Kaya dia, dan kita makhluk. Kita ni makhluk, panggil fuqara, berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Baik, ketahui olehmu bahawasanya sifat yang wajib bagi segala rasul, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Kemudian kita masuk dalam bicara pula tentang sifat-sifat yang wajib bagi rasul. Kita dah selesai dah sepitah lalu tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang harus. Kemudian kita masuk pula kepada sifat yang wajib bagi segala rasul-rasul. Jadi tu kitab ni dia sebut bahawasanya sifat yang wajib bagi segala rasul ataupun segala rasul, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal, atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia, akan sifat yang wajib dengan tafsilnya secara satu persatu, iaitu 3 sifat jua. 3 sifat jua. Pertamanya as-sidqu. Pertamanya as-sidqu artinya wajib benar. Wajib benar sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, daripada tiap-tiap barang yang keluar daripada mereka itu, iaitu daripada segala perkataan mereka itu, dan segala perbuatan mereka itu, dan niat mereka itu, dan diam mereka itu. Baik, apa ni? Yang pertama sifat sidik. Sidik wajib, maknanya wajib benar. Wajib benar bagi sekalian rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi benar ni pada tiap-tiap barang ataupun sesuatu yang keluar daripada mereka. Daripada, maknanya apa dia barang tu? Daripada segala perkataan, segala perkataan mereka itu, segala perbuatan, segala niat mereka itu Nabi ataupun Rasul, dan diam mereka itu Rasul. Mana pendek kata segala apalah, perkataan, perbuatan, niat yang keluar daripada Rasul ni adalah benar belaka. Adalah benar belaka. Baik, artinya sekaliannya itu muafakat. Sekaliannya itu maksud dia perkataan rasul-rasul, perbuatan rasul-rasul, niat dan diam mereka rasul ni adalah muafakat bagi barang yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana sepakat dengan barang yang telah diketahui oleh Allah Ta'ala. Dan bagi yang disurat pada Luh Mahfuz, dan bagi diri pekerjaan. Maknanya perbuatan Nabi Rasul ni, perbuatan Rasul niat dan diam Rasul ni
muwafaqat dengan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga muwafaqat dengan apa yang telah disuratkan di dalam Lauh Mahfuz. Dan bagi diri pekerja itulah, kalau syariat kan, muwafaqat dengan syariat tu. Jadi perkataan Nabi ni dia ada berhubung kait dengan dunia, urusan-urusan dunia, ada berhubung kait dengan urusan-urusan akhirat, dan juga perkataan Nabi ini pada dakwaan mereka ni sebagai rasul. Jadi ketiga-tiga tu adalah benar. Kalau Nabi bercakap tentang dunia, urusan-urusan dunia sekalipun, maka Nabi itu benar. Ucapan ataupun ungkapan yang keluar daripada Nabi ini berhubung kait dengan dunia ni adalah benar. Begitu juga dengan akhirat, berhubung dengan akhirat lagilah. Segala apa yang keluar daripada mulut Nabi SAW, mulut Rasul ni adalah benar belaka dalam bab akhirat. Dan juga dalam dakwaan mereka sebagai Rasul adalah juga benar. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, tindak tanduk Nabi, perbuatan Nabi ni adalah benar. Gapo yang Nabi buat ataupun Rasul buat ni adalah benar. Diam Nabi ataupun dia Rasul, itu pun benar juga. Sebab Nabi ni Rasul, dia tidak diam terhadap sesuatu perkara yang mungkar. Kalaulah perkara yang ada di depan mata dia ataupun perkara yang diketahui oleh Rasul, perkara tadi itu mungkar, maka Rasul ni dia akan tegur. Rasul dia akan tegur, maknanya mereka yang buat benda-benda mungkar tadi itu. Kalaulah Rasul diam, Rasul dia ni, maka perkara yang dilakukan ataupun perkara yang diketahui oleh Rasul tadi, yang dilakukan oleh para sahabat ataupun oleh orang lain, maka perkara tu dianggap harus. Contoh dia dah contoh seperti mana dalam bab makanan lah, kita tengok boleh bab makanan, ada sahabat-sahabat Nabi makan binatang dhab, makan binatang dhab di hadapan Nabi sendiri. Jadi Nabi ni tak makan, dan Nabi pun tidak tegur, apa yang dimakan oleh para sahabat tadi itu. Ini sebagai dalil, sebagai bukti bahawa binatang dhab ni harus dimakan. Harus dimakan sebab apa? Sebab tidak diikrar ataupun diakui, diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak tegur, dikira pengakuan Nabi lah. Nabi tidak tegur binatang dhab ni yang dimakan oleh para sahabat tadi itu. Kalaulah binatang tadi itu tak boleh makan ataupun haram, maka Nabi lah orang yang mula-mula, ada orang yang diberi tanggungjawab, dia lah orang yang mula-mula akan menegur para sahabat tu. Jadi diam Nabi itu sebagai takrir, sebagai kita kata sebagai dijadikan hukum harus bagi perbuatan sahabat lah, perbuatan sahabat ni. Artinya itu muwafaqat bagi barang yang diketahui oleh Allah. Baik, lawannya al-kadzib, lawan kepada sidik tadi al-kadzib, artinya dusta mereka itu Rasul, iaitu dusta ni mustahil. Ada sifat yang mustahil bagi Rasul-Rasul. Sifat yang mustahil bagi Rasul-Rasul. Jadi mana boleh akal kita tak terima Rasul-Rasul ni dusta, Rasul-Rasul ni bohong. Kalaulah Rasul ni bohong, maka pengiktirafan ataupun firman Allah Ta'ala yang mengatakan Rasul yang mengutus syariat kepada Rasul ni dikira dusta juga. Dikira dusta juga Tuhan tu. Sebab itulah tidak diterima akal bahawa Rasul-Rasul ni dusta. Kalaulah Rasul-Rasul dusta, maka Tuhan punya syariat Allah Ta'ala pun dusta juga. Sebab apa? Harus bagi Rasul ni berdusta.
Kalau harus bagi Rasul berdusta, maka syariat ni tidak betul. Ada syariat yang dibawa oleh Rasul ni harus juga tidak betul. Bohong. Sebab itulah panggil sifat wajib. Benar ni adalah sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul. Baik, yang keduanya al-amanah. Al-amanah artinya wajib kepercayaan sekalian Rasul-Rasul. Maknanya dipercayai ataupun sifat al-amanah, sifat amanah ni bagi Rasul-Rasul. Artinya wajib terpelihara sekalian mereka itu Rasul-Rasul daripada segala yang haram, segala perkara yang haram-haram dan yang makruh. Tetapi yang harus pun tiada jatuh pada mereka itu melainkan dengan niat taat, sekurang-kurangnya niat mengajar umatnya. Jadi sifat amanah ni mana wajib terpelihara Rasul daripada segala perkara yang haram. Segala perkara yang haram, segala perkara yang makruh, bahkan perkara yang harus pun tidak jatuh. Tak jatuh kepada Rasul ni, melainkan dengan niat taat. Mana jadi ibadat. Makan Rasul pun jadi ibadat, minum Rasul pun jadi ibadat. Dan sekurang-kurang taat dak, niat taat tu. Niat taat ni sekurang-kurangnya niat mengajar umat dia, dah jadi ibadat. Pendek kata perbuatan Nabi ni, segala perbuatan Nabi adalah ibadat. Adalah ibadat. Adapun kita ni, kita ada harus. Contoh kita makan, kita minum, kita berjalan dan sebagainya, harus bagi kita tu. Kalau kita niat makan tu, kalau kita niat untuk menguatkan tubuh bagi melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka baru jadi ibadat kepada kita. Adapun Rasul ni, maknanya Allah terpelihara mereka daripada segala yang haram. Buat dosa, buat benda mungkar ni, Rasul-Rasul ni terpelihara. Mana bersifat maksum, bersifat terpelihara Rasul. Dia juga perkara makruh sekalipun, perkara makruh. Tetapi yang harus pun tiada jatuh. Bahkan perkara harus pun tak jatuh kepada Rasul ni. Pendek kata, tadilah segala perbuatan Rasul menjadi ibadat. Jadi ibadat. Hatta perkara harus, hukum dia tu, tapi bagi jadi ibadat kepada Rasul. Kerana apa? Niat tadi. Mana niat? Sekurang-kurang niat mengajar umatnya. Sekurang-kurang niat mengajar umatnya dengan apa panggil perkara harus tadi itu. Dah jadi ibadat kepada mereka. Lawannya al-khiyanah, artinya khianat dengan bahawa mengerja mereka itu akan yang haram atau yang makruh, iaitu mustahil lah. Sifat khianat lawan kepada amanah tadi, sifat khianat bahawa mengerja mereka itu Rasul akan yang haram, perkara-perkara yang haram, ataupun yang makruh, perkara makruh, iaitu mustahil. Sifat khianat ni sifat yang mustahil bagi Rasul-Rasul. Ketiganya tabligh. At-tabligh artinya wajib menyampaikan oleh sekalian Rasul-Rasul akan barang yang disuruh sekalian mereka itu Rasul menyampaikan dia akan barang bagi sekalian umatnya. At-tabligh maknanya wajib bagi Rasul-Rasul ni dia kena nyapa sekalian barang yang diwajibkan kena sapa kepada umat dia. Kena sampai kepada umat dia, maka wajib kepada Rasul ni dia kena sampaikan. Jadi tabligh ni pun termasuk, kalau kira-kira lah sifat tabligh pun termasuk dalam amanah jugalah. Kalau kira-kira termasuk dalam amanah. Cuma diletak suku, diletak asing tabligh ni. Kalau tak sebut tabligh pun dah cukup, dah memadai dah, orang panggil al-amanah. Terpelihara Nabi ni. Sebab kalau Nabi ataupun Rasul ni menyembunyikan, maka jatuh kepada perkara yang haram. Perkara yang haram. Jadi suci terpelihara, sedangkan terpelihara Rasul-Rasul daripada segala perkara yang haram. Termasuklah menyembunyikan.
menyembunyikan risalah ni. Tapi disebut sini secara suku-suku ni kerana jahil dalam bab ilmu usuluddin ni lebih besar lagi. Jahil dalam bab ilmu akidah ataupun usuluddin ni lebih besar kesan dia tu. Sebab itulah tak apalah disebut secara asing-asing. Dari segi amanah dengan tabligh ni. Okey, lawan daripada sifat tabligh al-kitman, artinya menyembunyi sekalian mereka itu rasul akan barang yang tersebut itu, iaitu mustahil. Sifat kitman ini, sifat menyembunyikan ini adalah mustahil bagi rasul-rasul. Dalam bab tabligh ni tuan-tuan, para hadirin sekalian, dia kalau kita pergi lebih lanjut lagi, dia adalah perkara-perkara ataupun risalah yang telah yang mana ia wajib. Dia ada beberapa bahagian risalah yang mana wajib Nabi ni ataupun Rasul dia kena sapa kepada umat dia. Dia ada tiga kategori. Dia ada tiga kategori dalam bab tabligh ni. Yang pertamanya wajib kena menyampaikan. Wajib kena menyampaikan segala apa yang telah perkara-perkara yang diwajibkan kepada Nabi ini kena sapa kepada umat dia. Yang kedua, ada perkara-perkara yang diberi pilih kepada Nabi SAW untuk menyampaikan ataupun tidak kepada umat dia. Dan yang ketiga, ada perkara yang tidak dibenarkan Nabi. Tidak dibenarkan Nabi untuk memberitahu ataupun menceritakan kepada umat dia. Bagian yang ketiga tu. Tapi bagian tidak disebutlah perkara yang tidak dibenarkan Nabi menceritakan kepada umat dia. Maknanya bukan semua juga. Jadi hak yang termasuk dalam al-amanah ataupun ada tabligh ini perkara-perkara yang sememangnya diwajibkan Nabi SAW oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada umat dia. Contoh syariat kita, dalam syariat hukum hakam, cerita-cerita dan sebagainya. Adapun perkara kedua yang diberi pilih oleh Nabi SAW, itu atas pilihan Nabi. Atas pilihan Nabi. Tidak diwajibkan kepada Nabi untuk bagi tahu umat dia. Cuma diberi pilihan saja. Kepada Nabi sama ada bagi tahu ataupun tidak. Jadi yang dalam sifat kitman tadi ataupun tabligh ini perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah sahaja bagi Nabi ini untuk menyampaikan kepada umat dia. Jadi kalau Nabi menyembunyikan, kalau Nabi menyembunyikan sifat perkara-perkara yang wajib disampaikan kepada umat dia, iaitu mustahil. Ini perkara yang mustahil bagi rasul-rasul ataupun Nabi ni. Adapun tanda sidik sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam dan amanah mereka itu Rasul dan tabligh mereka itu Rasul, maka iaitu firman Allah Ta'ala pada hak Nabi kita. Bukti dia ataupun dalil dia, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, dan akan apa sesuatu yang mendatang akan kamu oleh Rasul, maka ambil oleh kamu akan dia, dan akan apa sesuatu yang menegah ia Rasul akan kamu, maka jauh oleh kamu akan dia. Apa saja yang dibawa oleh Rasul, fakhudhuhu, maka naklah kamu ambil. Maknanya dari syariat yang dibawa oleh Rasul, maka naklah kamu ambil dia, amalkan dia, laksanakan dia. Wa ma nahakum anhu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul daripada perkara itu, fantahu, maka naklah kamu menjauhi. Menjauhi maknanya zina, minum arak, riba, riswah dan sebagainya. Itu di antara perkara-perkara yang dilarang, yang ditegah oleh Nabi SAW, maka naklah kamu jauhi. Yakni tak kala mengetahui Allah Ta'ala akan benar Nabi kita,
dan kepercayaannya Nabi kita dan tablignya Nabi kita, maka menjadi Allah Ta'ala akan menjadi Allah Ta'ala akan Nabi kita ni pesuruh kepada kita, dan disuruh akan dia akan Nabi itu dengan disuruh akan dia kita ni dengan mengikut akan dia akan Nabi pada barang yang mendatang ia Nabi ni akan dia akan bagi tadi kepada kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Badan Tuhan ni dia tahu, Tuhan ni maha tahu bahawa Nabi kita ni benar, Nabi kita ni benar dan dipercayai, dan tabligh bersifat tabligh menyampainya Nabi ni. Maka sebab itulah Nabi jadikan Nabi kita ni sebagai pesuruh dia ataupun Rasul, pesuruh kepada kita ni lah, umat dia ni, dan disuruh kita mengikut Nabi ni, disuruh kita ni mengikut apa yang dibawa, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula yang demikian itu menunjuk atas mustahil menyalahi ia daripada barang yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadi demikian itu mustahil lah, mustahil Nabi ini menyalahi daripada barang yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Maknanya ada bagi Nabi ini sifat-sifat yang menyalahi bagi apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan ni tahu Tuhan Nabi ni benar, Nabi ni amanah, Nabi ini tabligh. Jadi kalau Nabi, mustahil lah kalau Nabi ini menyalahi. Mustahil Nabi ini menyalahi akan barang-barang yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana mustahil bertukar ilmu Allah Taala itu akan jahil. Mustahil bertukar ilmu Tuhan ni jadi apa ni jahil. Tuhan tak tahu pula. Tuhan tak tahu Nabi ni khianat, Nabi ni tidak tabligh dan sebagainya. Sedangkan dalam ilmu Allah Ta'ala itu Nabi ni siddiq, benar Nabi, amanah Nabi, dipercayai Nabi, dan juga tabligh, menyampaikan Nabi ni. Kalau Nabi ni berlaku sifat-sifat yang menyalahi dengan ilmu Allah Ta'ala ni, maka bertukar ilmu Tuhan itu dengan jahil, dan lazim daripadanya mustahil. Maka lazimlah lazim membawa dari perkara ini kepada mustahil Nabi kita itu dusta. Lazim daripada perkara ini mustahil Nabi kita itu dusta dan khianat dan menyembunyikan. Jadi mustahil bagi Tuhan, bagi Nabi kita ni dusta, bohong Nabi kita ni. Mustahil bagi Nabi kita ni khianat dan juga menyembunyikan perkara-perkara yang diwajibkan kepada Nabi kita sampaikan kepada umat dia. Maka wajiblah ia Nabi bersifat dengan sidik dan amanah dan tabligh. Maka oleh itu Nabi ni wajiblah Nabi bersifat dengan sifat sidik, sifat benar, dan sifat amanah dan tabligh. Bermula sekalian Rasul yang lain, iaitu seumpama Nabi kita juga. Sekalian Rasul yang lain, Rasul-Rasul yang lain, iaitu semuanya seumpama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Maknanya Nabi-Nabi, Rasul-Rasul lain serupa je. Dia bersifat dengan tiga sifat tadilah, siddiq, amanah, tabligh, serupa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga. Dan ada pun yang harus pada zat mereka itu alaihimus salatu wassalam, yang wajib kita ketahui dengan tafsilnya iaitu, maka iaitu satu sifat jua. Hak yang harus, sifat yang harus bagi zat ataupun diri Rasul-Rasul ataupun Nabi alaihimus salatu wassalam, yang wajib kita ketahui secara satu persatu, iaitu satu sifat jua, iaitu al-a'radul bashariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah kal maradi wa nahwih. Ini satu sifat yang harus bagi Rasul-Rasul, diri Rasul-Rasul, iaitu segala perangai manusia. A'rad, sifat basyariyah, sifat-sifat basyariyah
perangai manusia yang tiada membawa kepada kekurangan. Sifat ataupun perangai manusia yang tak bawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu Nabi ni ataupun Rasul. Martabat yang tinggi. Seperti contoh dia sakit, sakit yang sedikit, sakit yang tidak orang panggil menjatuhkan martabat dia lah. Dan yang seumpamanya sakit lah, makan, minum, berjalan, duduk, diri, suka, sedih dan sebagainya, itu sifat-sifat basyariah. Yang ada, harus ada, yang harus, bukan wajib, yang harus ada kepada diri Rasul-Rasul tu. Yang mana sifat-sifat basyariah ni tidak membawa kepada kurangnya ataupun jatuhnya martabat yang tinggi bagi mereka tu. Sebut harus yang tidak wajib. Lawannya wajib sekalian mereka itu berperangai dengan perangai yang tersebut itu, atau mustahil, iaitu perkara ini mustahil lah. Lawan kepada harus tadi itu wajib. Wajib sekalian Rasul ni berperangai seperti perangai manusia. Kalaulah Nabi ni wajib atas mereka ataupun wajib atas Nabi dan Rasul ni berperangai seperti perangai-perangai manusia, maka termasuk jugalah perangai-perangai yang boleh menjatuhkan martabat mereka. Ada perangai-perangai yang boleh menjatuhkan martabat mereka yang ada pada manusia yang lain, sifat-sifat manusia yang lain. Itu mustahil. Mustahil. Nabi ini berperangai dengan perangai manusia, perangai-perangai hak tak menjatuhkan martabat dia yang tinggi. Sebab itulah disebut orang panggil harus. Ada sifat yang harus bagi Rasul. Yang harus bagi Rasul ni berperangai dengan perangai-perangai manusia yang tidak menjatuhkan martabat mereka. Contoh sakit tadi, sakit, makan, minum, berjalan ke pasar dan sebagainya, itu perangai-perangai manusia yang tidak menjatuhkan martabat ataupun kedudukan mereka sebagai Nabi dan Rasul. Ataupun mustahil, maknanya lawan kepada harus itu mustahil. Mustahil Nabi dan Rasul ni perangai dengan perangai manusia, itu tak panggil perkara yang dianggap mustahil jugalah. Sebab apa? Allah Ta'ala lantik Nabi dan Rasul daripada kalangan manusia, tidak daripada kalangan malaikat. Allah Ta'ala ni sengaja, maknanya iradat dia dah utus Rasul dan Nabi ni daripada manusia, berperangan dengan perangai manusia, supaya kita ni mudah mengambil ilmu, mudah mengambil pengajaran daripada Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Tuhan nyata malaikat sebagai Rasul, sudah pasti kita manusia ni susah ataupun payah nak terima pengajaran daripada Rasul, daripada jenis malaikat ataupun jenis-jenis lain lah. Sebab tu jenis manusia juga Allah Ta'ala letak kepada kita ni supaya kita mudah ikut. Sebab tu Nabi dan Rasul ni sebagai qudwatun, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tersebut dalam Quran tu, demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah tu uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Jadi untuk kita jadikan contoh, mestilah ianya daripada jenis kita juga, jenis makan minum supaya kita, jenis orang panggil berjalan duduk supaya kita juga, maka kita dapatlah mencontohi perangai-perangai ataupun akhlak bawakan daripada Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah. Kalau jenis malaikat kata makan minum ni tidak berumah tangga dan sebagainya, susah. Bagaimana kita nak ikut? Bagaimana kita ni nak turu jenis orang panggil jenis Rasul yang daripada jenis kita manusia. Sebab itulah harus bagi Rasul ni berperangai seperti perangai-perangai manusia. Kerana apa? Kerana dia tu manusia. Dia tu manusia, dan harus bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat kemanusiaan yang tidak menjatuhkan martabat mereka sebagai Nabi dan Rasul. Lawannya wajib sekalian mereka itu. Adapun tanda harus perangai manusia bagi mereka itu
Bagi Nabi dan Rasul, maka iaitu nyata dipandang jatuhnya dengan mereka itu alaihimus salatu wassalam. Mana tanda harus, bukti harusnya Nabi dan Rasul ni berperangai ataupun ada sifat-sifat basyariah, sifat-sifat kemanusiaan pada diri mereka yang mana sifat-sifat basyariah tadi itu tidak menjatuhkan martabat mereka ni sebagai Nabi dan Rasul sebagaimana nyata dipandang berlaku pada Nabi dan Rasul, dipandang oleh para sahabat, oleh kaum bagi Rasul-Rasul yang lepas-lepas tu, mereka pandai, mereka lihat Rasul mereka, Nabi mereka ni berjalan seperti mereka juga, makan seperti mereka, minum dan sebagainya, dah disaksikan oleh umat-umat manusia sebelum ni, termasuk kita lah, para sahabat Nabi pun melihat Nabi kita ni berperangai seperti perangai manusia juga. Itu dalil dia. Maka inilah 4 sifat, iaitu 3 yang wajib bagi Rasul dan 1 yang harus bagi Rasul. Ini orang panggil 3 sifat yang wajib bagi Rasul dan 1 sifat yang harus bagi Rasul. Lawan bagi 4 ni 40. Lawan bagi 4 sifat bagi Nabi, bagi Rasul ni 3 hak wajib, 1 hak harus, lawan dia 4 juga. Maka jadilah 8 sifat. Jadi capur 3 sifat yang wajib, 1 sifat yang harus bagi Rasul, dan lawan dia 4, maka jadilah 8 sifat. Ini yang termasuk di dalam makna kita kata Muhammad Rasulullah. Kita dah sebut Muhammad Rasulullah, ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya Muhammad Rasulullah tu terkandung di dalam Muhammad Rasulullah 4, ataupun kita kata 8 sifat ni. 8 sifat, mana 3 hak wajib bagi Rasul, 1 harus bagi Rasul, dan lawan kepada 4 tadi itu, lawan kepada 4, jadi 8 kesemuanya terkandung dalam Muhammad Rasulullah. Habis. Dan jika dihimpunkan dengan 8 ini dengan 42 dahulu, maka kita habis sikit lagi, maka jadilah 50 sifat yang terkandung di dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikianlah yang tersebut di dalam kitab Kifayatul Awam wallahu alam. Jadi secara kesimpulannya, jika dihimpunkan 8 sifat tadi, 8 sifat bagi Rasul ni, dan juga 42 sifat hak dulu bagi Allah Ta'ala ni, maka jumlah dianya 50 sifat. 50 sifat yang terkandung di dalam makna kata kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi perkara ni musannif dia petik, dia rujuk dalam kitab Kifayatul Awam. Wallahu alam. Kitab itulah. Secara ni abang secara sepitah lalu pengajian kitab Usuluddin 50 sifat ataupun 50 akidah, akidah yang perlu kita imani, yang perlu kita pegang, berhubung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat wajib bagi Allah, lawan bagi sifat wajib bagi Allah, dan sifat harus bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat yang harus bagi Rasul, dan lawan bagi sifat wajib bagi Rasul, dan lawan bagi sifat harus bagi Rasul. Maka jumlah dia 50 sifat. Jadi kita boleh kena, orang panggil kena hadam lah, orang panggil, untuk kita lebih detail ataupun lebih lanjut lagi, kita akan belajar. InsyaAllah kita boleh belajar kitab-kitab hak lebih terperinci, lebih mendalam lagi kupasan dia mengenai Usuluddin. Cuma dalam kalimah yang kita sebut sama-sama tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terkandung 50 sifat ni lah. 50 sifat ni mana besarnya, betapa besarnya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kita duk ulang, kita jadi wirid kita setiap hari ni. Sebab itulah setiap tarekat, tak kiralah tarekat apa saja pun, tarekat Ahmadiyah, Naqsyabandiyah, apa-apa tarekat, mesti ada dalam zikir mereka, susunan zikir mereka ni, ni kalimah ni lah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ia mereka ulang-ulang, mungkin beratus, mungkin beribu, mereka ulang setiap hari kalimah ni. Dan dalam kita duk ulang, kita dah sebut kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ni, biar menyerap dalam hati kita ni, biar mari, biar rasa dalam hati kita ni ada 50 sifat yang kita belajar tadi. Ada terkandung 50 sifat yang kita belajar tadi. InsyaAllah tuan-tuan para hadirin sekalian, kita sudah orang panggil dah selesai dalam bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, iaitu dalam bab Usuluddin ni, kita telah selesai sebut ataupun kita selesai belajar. Kemudian insya-Allah pada minggu akan datang kita akan masuk dalam Kitabus Salah, kitab yang ataupun perbicaraan tentang sembahyang. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dalam kebajikan, dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan ataupun digolongkan dalam kalangan orang-orang yang beramal, orang-orang yang belajar dan juga orang-orang yang beramal, insya-Allah. Sekadar itu untuk petang ini, insya-Allah kita sambung semula. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.